Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdimu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa khtim lana bi alsinatina yafqahu aqwalana, amma ba'du. Alhamdulillah, pertamanya dan selama-lamanya sama-sama kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh dengan keberkatan Allah. Dapat kita dipertemukan pada malam ini dengan satu tujuan, hanyalah semata-mata untuk mengimarahkan rumah Allah. Mudah-mudahan menjadi asbab hidayah dan kebaikan. Sama-sama kita perbetulkan niat datang kita pada malam ini hanyalah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah bermula pada malam ini diamanahkan untuk mendiskusikan sebuah kitab karangan daripada Dr. Yusuf Al-Qaradawi berkaitan tentang al-imanu wal hayat, iman dan juga kehidupan, pada setiap hari Ahad minggu kedua. Jadi sebelum kita lanjutkan perbincangan perkongsian kita pada malam ini, sebagai mukadimah suka nak memperkenalkan diri. Nama saya Khairul Amri bin Helmi Azhar, asal daripada Johor, tinggal di Beranang, tinggal di Semenyih, Pak Len. Pengajian dahulu belajar di University Al-Azhar, Mesir, Kairah, dalam pengajian Usuluddin, Tafsir wal Al-Quran, dan sekarang bertugas selaku pengusaha Sekolah Islam Integrasi Tahfiz Asyakirin di Ceras, Gombak dan juga di Bangi. Serta saya juga merupakan pendakwah bebas bertauliah Negeri Selangor dan juga wilayah persekutuan. Jadi sebagai mukadimah kitab pengajian kita pada malam ini dan untuk akan datang, berkaitan tentang iman dan kehidupan. Maka Dr. Yusuf Al-Qaradawi nak menjelaskan kepada kita tentang dua perkara. Beza antara manusia yang berpegang dengan prinsip iman Islam dan manusia, kelompok golongan manusia yang berpegang dengan ajaran Tauhid. Itu perbincangan umumnya. Hidup ni ada dua persimpangan. Jalan nubuwah kenabian, iaitu sumbernya daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala,
ataupun jalan taghut ataupun jalan iblis. Tariqul iblis, kan, iblis daripada kalimah balasa, iaitu berputus asa. Bahasa Ibraninya Azazil, bahasa Arabnya iblis, daripada kalimah balasa yang bermaksud golongan yang berputus asa. Maka tanda-tanda orang yang menghampiri dengan sifat iblis apa dia? Iaitu mereka yang ada sifat berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hampir spesies iblis dah. Betul Allah sebut la taqnatu min rahmatillah, jangan sama sekali kamu berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kerana sifat berputus asa itu spesies iblis. Dan memang itu modus operandi iblis untuk kita jadi temannya ketika berada dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dengan dua jalan. Macam mana kita akan terjebak dengan sifat iblis? Dengan dua cara. Saya takkan baca harfin biharfin, kitab ni tebal, kita konklusi saja, mengambil istifadah daripada kitab. Iblis akan guna dua cara untuk menjebakkan kita masuk neraka. Nombor satu, apa dia tuan-puan sekalian? Manusia akan melakukan maksiat kepada Allah. Ini langkah pertama. Iblis tak akan sesatkan kita terus. Kita takkan tiba-tiba tak beriman pada Allah, tak percaya pada Tuhan, tak. Sebab tu kata para ulama, pintu gerbang kekufuran itu maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati dengan perbuatan maksiat. Sebab apa? Maksiat inilah yang akan menjerumus kita masuk ke lembah yang namanya lembah kekufuran. Kita akan mula kufur kepada Allah. Kufur ni bukan level kita ni tak beriman, kan? Tak percaya ada Tuhan, tak. Cukup boleh ke Allah kabulkan doa aku? Kufur dah. Seolah-olah membatasi kemampuan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah bersifat dengan kudrah dan iradah. Allah itu bersifat dengan kudrah, berkuasa atas segala perkara. Tiba-tiba datang keraguan dalam hati kita, berdoa bukan kita menghina Tuhan, meminta pada Tuhan, tetapi dalam kalbunya ada perasaan boleh ke? Bila ada nilai ataupun perasaan boleh ke, sebenarnya kufur dah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya. Sejarahnya, apa cerita bermulanya manusia disesat? Apa sejarahnya tu bos dia? Jom kita flashback balik tentang sejarah kejadian manusia. Kita ambil yang ringkas lah, yang kena pada poin pada malam ini. Apa bermulanya manusia buat kesesatan di atas muka bumi Tuhan? Ketika mana Nabi Adam alaihissalam berkahwin dengan Hawa. Nabi Adam kan dicampak daripada syurga ke dunia. Ada riwayat yang menyatakan Nabi Adam itu tercampak di India. Ini yang pendapat yang masyhur. Manakala Hawa tercampak di Mekah. India bawah, Mekah ke atas, jauh 5 jam flight. Tapi dengan kudrah Allah, dengan kuasa Allah, dipertemukan dua pasangan ini tuan-puan sekalian. Di mana? Di Jabal Rahmah. Pendekkan cerita, mereka bersama kan sebagai suami dan isteri di dunia. Maka lahirlah zuriat sebanyak 20 anak secara berkembar, dua. Total 40, 20 laki-laki, 20 perempuan. Dan antara anak-anak Nabi Adam yang popular, yang banyak dinukilkan dalam Quran dan hadis, iaitu tentang kisah Qabil dan juga Habil. Maka apakah syariat pertama yang Allah turunkan kepada anak Nabi Adam alaihissalam? Iaitu diperintahkan pada mereka untuk berkahwin. Kan apabila dah membesar, anak-anak Adam ini diperintahkan oleh Allah supaya berkahwin silang. Kan setiap nabi syariatnya berbeza.
Nabi Musa nak taubat kepada Allah dengan mengeluarkan bilah ataupun senjata tajam dan hunus diri kamu masing-masing. 80 orang saja yang selamat. Maka Allah kata Allah ampunkan dosa mereka walaupun mereka terselamat. Yang lain tu mati syahid. Kan bila mana Nabi Musa turun, pendek ceritalah, tiba-tiba datang kabus gelap, kabus yang tebal gelap. Waktu itulah Allah perintahkan kepada Nabi Musa, bagi tahu pada kaum Bani Israel, mereka kena taubat kepada Allah dengan cara macam mana? Kena menghunuskan bilah mereka, pedang ke, cangkul ke, tombak ke sama mereka. Dan dalam kitab para ulama menyebut berpendapat 80 orang saja yang kekal hidup sebagai hamba yang diampunkan dosanya oleh Allah. Ratusan yang lain itu mati sebagai mati syahid. Beza. Umat Nabi Muhammad berbeza. Taubat kita dengan solat sunat taubat. Kan dalam kisah Nabi Adam diperintahkan kepada anak-anaknya itu berkahwin sila. Qabil adiknya itu tidak berpuas hati. Ini kekufuran yang pertama. Maksiat yang pertama manusia buat di dunia apa dia? Lawan cakap Allah. Tak boleh terima dengan ketentuan Allah. Hati-hati taubat silap. Kenapa dia? Istilah kenapa ni bahaya. Ini dia punya sejarah yang pertama. Maksiat pertama manusia buat di dunia apa dia? Tak terima dengan jodohnya, ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang diuji tentang jodohnya, betul? Kan ada orang diuji tak sampai jodohnya, tak suka pada jodohnya, kan? Sailang jodoh orang lainnya tak campur lagi tu. Ni semua bibit-bibit sejarah silam kita, tuan-tuan silam. Kan? Jadi sebab apa? Qabil kena kahwin dengan kembarnya Habil yang tak berapa lawa cantik. Sedangkan Habil abangnya itu berkahwin dengan kembarnya Qabil yang wajahnya cantik. Maka Qabil tak boleh terima, tak puas hati. Tapi Nabi Adam selaku Nabi, bapa yang menjadi tauladan, uswatul hasanah kepada anaknya, Nabi Adam tidak mengamuk, tak melenting. Tu level anak kufur tu. Kita anak main pasir je pun. Kan? Dah kita sembelih anak kita tu. Nabi Adam diuji anaknya itu lawan cakap Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi advice, cakap dengan baik. Apa yang Nabi Adam buat? Nabi Adam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya diberikan petunjuk terhadap isu yang berlaku ni lah. Maka datanglah syariat yang kedua, apa dia? Diperintahkan kepada anak-anaknya Nabi Adam AS untuk melaksanakan ibadah korban. Ibadah korban. Maka Habil mempersembahkan seekor kambing biri-biri yang gemuk, naik ke atas bukit dan disembelih kambing tersebut. Qabil membawa hati yang dendam, hasad, iri hati, tak puas hati dengan bapanya, dengan abangnya itu, mempersembahkan hanya apa dia? Buah-buahan, sayur-sayuran yang busuk, yang tak elok. Apa moralnya tu puasilan? Lazimnya orang yang hati busuk dia akan present benda yang tak bagus. Kerja asal boleh, berniaga tangkap muat. Ini kesan bila mana melakukan usaha dunia, kerja perbuatan dunia dengan hati yang busuk. Lazimnya dia akan not deliver. Dia tak akan bagi value kepada orang lain. Hati-hati tuan-puan ibu sekalian. Maka dalam Quran Allah menyebut, sesungguhnya aku menerima satu korban di kalangan hamba-Ku, iaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maksudnya apa dia? Allah terima hanya korbannya si Habil. Maka bertambah dendamnya Qabil kepada Habil. Apa yang diperlakukan pada abangnya itu, maka dihentak abangnya itu dengan batu besar sampai mati. Pendekkan cerita, ketika membunuh abangnya itu puas hati, rasa lega, tapi tak tenang jiwa. Sebab tu kena bezakan apa beza tenang dan puas. Orang yang puas belum tentu tenang. Betul?
Sebab apa? Puas sifat nafsu, puas sifat dosa. Sedangkan tenang itu sifat pahala, sifat orang yang beriman kepada Allah. Berapa ramai orang rasa puas melepaskan kehendak nafsu dia, puas, tapi lepas perbuatan puas itu jiwanya tak tenteram, gelisah manja. Dia lupa hati ni milik Allah, Allah akan bolak-balik jiwa para hamba-hambanya. Maka bezakan antara puas dan juga tenang. Hidup ni bukan nak memuaskan nafsu kita, bukan nak memuaskan hati kita. Hidup ini tujuannya apa dia? Nak membuat hati kita tenteram dan tenang. Itu asasnya. Sebab apa? Sebab kata guru kami, puas, lega itu sifat bagi maksiat, dosa, manakala tenang dan bahagia itu sifat bagi pahala dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Maka bila mana waktu bunuh tu puas, rasa lega, tapi Allah telah bolak-balikkan jiwanya Qabil itu dengan perasaan yang sangat, Allah hempap jiwanya dengan perasaan yang amat takut, yang dahsyat. Bahkan ada riwayat yang menyatakan punya takut dengan momen membunuh orang itu. Apa yang terjadi pada Qabil? Qabil telah mengusung jenazah abangnya itu untuk lama, berpuluh-puluh tahun lamanya. Dia bawa jenazah abangnya tu ke hulu ke hilir selama bertahun-tahun lamanya, saking tak tenteram jiwa setelah membunuh manusia. Ini maksiat yang kedua manusia buat ketika berada di atas muka bumi itu Tuhan. Lepas tu kena faham apa sifat manusia. Kata Allah Ta'ala, kalla innal insana la yadgha. Sesungguhnya manusia ini sifat asalnya apa dia? Sentiasa melampaui batas. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wahai Allah, bukankah manusia ni spesies perosak dan mereka ini saling membunuh, saling menumpahkan darah? Tuan-puan sekalian, kita ni sebenarnya spesies makhluk manusia yang ada potensi bunuh orang. Allah jadikan manusia ni pandai, berbakat untuk bunuh orang, rosakkan harta benda Allah. Namun kenapa tak buat? Iman kitalah yang membatasi perbuatan nak bunuh orang. Tak percaya, balik dibunuh isteri kita. Boleh ke tak boleh? Boleh je. Tapi terhalang, mustahil. Memang taklah ustaz. Itu iman yang menghalang perbuatan bunuh. Sebab tu awas orang-orang yang tercabut imannya sebab amarah, geram, dendam, dia akan bunuh kawan dia. Setuju ke setuju? Hati-hati tu boslah. Sebab kita ni memang makhluk yang ada bakat untuk membunuh manusia yang lain-lain. Hati-hati. Sebab tu orang-orang yang diuji imannya lemah, bukan tak ada iman. Iman lemah, apa dia akan buat? Dia akan belasak isteri dan anak-anak dia, betul? Sebab apa? Lemah iman kepada Allah. Lemah iman pun boleh berpotensi kita belasah anak orang, anak kita dan isteri kita kadang-kadang. Belasah ni bahasa ganas lah. Maksudnya pukul, kita hedik, maki sampai dia depression. Maka sebenarnya iman inilah yang membatasi kita untuk bersikap golongan makhluk yang suka membunuh orang lain. Atau boslah. Maka hati-hati. Ini semua Allah dah ceritakan dalam Quran tentang sifat-sifat manusia. Allah sebut ulaika kal an'am bal hum adall. Manusia yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka ini ulaika kal an'am, seperti binatang ternakan. Kata para ulama, kenapa manusia itu disinonimkan dengan binatang? Kerana manusia dan binatang ni secara umumnya level ataupun kategori yang sama, hayawan. Cuma kita ni, para ulama memberikan definisi kita ni manusia hayawanun natiq, haiwan yang berakal, yang berfikir. Beza manusia dan binatang apa dia?
binatang spesies hayawanu ghairun natiq, haiwan yang tak boleh berfikir, yang tak ada akal. Sebab tu manusia yang diberikan padanya akal fikiran tetapi tak gunakan kepada beriman kepada Allah, confirm perangainya sebiji macam binatang. Bahkan Allah balhum adal, bahkan lebih sesat daripada binatang-binatang ternakan. Sebab tu dia tak memadai ada akal. Akal itu mesti dipandu dengan iman. Tengok bila mana akal manusia, kan Allah berikan semua sama. Beza kita satu je apa dia? Akal kita ini beriman dengan iman yang bagaimana. Sebab tu tak pelik ada orang yang nafsunya homoseksual, betul? Binatang pun tak ada suka spesies tau. Tak tahulah kot. Rasa-rasa tak ada lah suka. Ada satu kajian, masa saya belajar Form 5 dulu dekat Amerika Syarikat, kenapa binatang yang paling buruk perangai babi? Kenapa tu bos? Diambil seekor babi, buat testimoni dekat 3 buah kandang yang berbeza. Satu babi ni dia masuk dekat kandang ayam. Apa yang berlaku? Babi ni sondol ayam jantan dan betina. Dia masukkan kandang kedua, iaitu kandang, saya lupa, kaki 4 lah. Terbukti babi juga sondol binatang tersebut, jantan dan betina. Dimasukkan kandang babi sama babi, juga babi sondol babi jantan dan betina. Sebab tu kenapa bila orang yang mendapat sakaratul maut, mati su'ul khatimah, kita dengar ada cerita akan bertukar wajahnya dengan wajah babi. Sebab apa? Sebab ketika di dunia dia tidak hidup dengan beriman dengan kaedah Islam, dengan kebenaran, berpotensi matinya su'ul khatimah, bertukar wajah menjadi wajah babi. Ini dia punya sejarah awal. Nak cerita pasal ke depan semasa ni, kita kena tahu beberapa cerita tentang awal penciptaan dunia alam semesta, tuan-tuan ibu ayah sekalian. Baru dia dapat relate point tu. Maka pendekkan cerita, balik pada cerita Qabil tadi tu. Kitab ni tak cerita benda ni lah. Nanti kita baca perenggan yang penting-penting, saya ulas macam ni. Ni intro lah, intro untuk dapatkan gambaran umum tentang tajuk iman dan juga kehidupan. Kesimpulannya, kitab ni nak cerita 2 je. Mana satu ajaran Islam ataupun ajaran nubuah kenabian, mana satu ajaran kepercayaan, belief system yang sifatnya taghut, jalan iblis dan juga syaitan. Tu je nak cerita. Cuma saya datangkan dalam bentuk begini secara gambaran umum. Nanti kita akan pergi go through perenggan by perenggan lah, mana-mana yang penting saja. Sebelum tu okey ke semua? Faham ke laju sangat? Tempat baru kan? Kena survey juga. Takut syok sendiri. Boleh terima Boleh Saya kuliah formal cakap berpuitis tak pandai sangat. Jenis cakap-cakap kosong, bukan cakap kosong, maksud cakap-cakap lambat-lambat tu, itu style saya lah. Kalau nak cakap-cakap macam pesyarah ni, bukan saya lah orang itu bos. Jadi kena tanya jugalah kalau ada jemaah. Okey, rasa laju sangat, bagi tahu lajulah. Baik, pendekkan cerita, bermula. Maka bila mana Qabil itu dihenyak dengan perasaan yang amat dahsyat, takutnya dengan keadaan dia membunuh abangnya itu, maka Allah ilhamkan dalam satu peristiwa macam mana nak buat jenazah abangnya itu. Maka Allah hadirkan peristiwa gagak gali tanah, dia timbus gagak yang mati dan dia timbus tanah tersebut. Maka itulah ilham yang Allah tunjukkan kepada Qabil
Dan itulah sejarah manusia pertama dikebumikan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata para ulama, bermula peristiwa itulah Allah telah memisahkan dua kabilah, iaitu keturunan Qabil itu Allah letakkan mereka ini di kawasan bukit, manakala keturunan Habil itu Allah tetapkan mereka di kawasan lembah daratan. Pisahkan mereka, tak bertemu antara satu sama lain. Sampailah berlaku satu peristiwa, apa dia? Matinya Qabil. Maka berlakulah konspirasi seterusnya iblis. Apa dia? Menjelma sebagai watak ataupun wajah orang-orang yang saleh, menyeru kepada kaumnya Qabil itu, jangan kebumikan lagi Qabil, tetapi pujalah ataupun sanjunglah, hormatilah jenazahnya Qabil. Dan inilah peristiwa semua kebanyakan agama-agama yang sesat di dunia itu, bermula dengan tokoh mereka itu dapat ilham-ilham yang begini. Jumpa orang soleh, nampak cahaya, kan? Macam agama Kristian. Bermula dengan apa dia? Nampak Yahuza apa? Yahuza, kan? Kan? Yang tiba-tiba datang satu cahaya yang lalu depan matanya dan menyatakan sesungguhnya dia ini adalah anak Tuhan dan seumpamanya lah. Kan bermula kisah-kisah macam tu lah. Bertemu dengan benda-benda yang sifatnya gaib, bercahaya, yang berkata-kata pada dia. Hakikatnya perkara tersebut menyesatkan manusia. Ni maksud yang ketiga apa dia? Mulalah pemujaan, menyembah, mengagungkan jenazah orang-orang yang dimuliakan oleh pengikut ataupun penganutnya. Last, kau kan banyak lagi dia punya plot cerita tu, ambil yang paling signifikan lah. Tiba-tiba satu ketika Qabil pun dah meninggal, kan? Dah meninggal. Apa fungsi iblis? Ni antara teknik macam mana iblis berjaya memecahkan manusia kedua. Beriman kepada Allah, beriman dengan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diciptakan pada manusia itu akan satu alat muzik namanya mirmaz. Mirmaz ni maksudnya seruling. Dalam hadis Nabi sebut mirmazu min sauti syaitan atau kama qala. Seruling itu merupakan salah satu suara-suara syaitan. Kenapa iblis cipta mirmaz ni? Maka bermulalah konspirasi yang seterusnya untuk menyesatkan manusia. Apa dia? Maka ditiup mirmaz ini. Beberapa waktu, kerap kali membunyikan seruling yang bunyinya sangat indah didengari, sehinggalah kabilah yang berada di atas bukit mencari-cari daripada mana datang bunyi yang indah itu. Begitu juga kabilah yang berada di daratan mencari-cari di mana datangnya bunyi yang indah ini. Pendekkan cerita, berlakulah akhirnya pertemuan dua kabilah. Tak pernah jumpa perempuan cantik, jumpa perempuan cantik. Tak pernah jumpa laki-laki cantik, terjumpa laki-laki cantik. Maka itulah kemuncak kemaksiatan manusia. Apa dia? Berlakunya penzinaan secara berleluasa. Orang kafir sangat beriman, sangat percaya tentang kisah ini. Sebab tu mereka menjadikan benda ini sebagai modus operandi untuk menyesatkan umat Nabi pada akhir zaman. Apa dia? Muzik, konsert. Betul? Sebab dengan konsert lah yang akan menarik manusia, yang akhirnya berlakunya sumbang mahram, penzinaan, couple. Betul? Terkinja-kinjanya, minum araknya, kan? Memang rosak. Dan sebenarnya modus operandi yang sama dulu sampai zaman sekarang, tetapi watak-wataknya sahaja yang berbeza. Maka bermula itulah kemudian datanglah kisah tentang Nabi Syekh, anaknya Nabi Adam alaihissalam, pertama diangkat sebagai seorang nabi. Nabi Syekh diberikan padanya 50 suhuf, Nabi Adam 10. Kan Nabi Adam suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Tu ayat dia. Siapakah suhuf ula itu? Nabi Syekh
dan juga Nabi Adam alaihissalam. Apa tu suhuf? Suhuf, beza suhuf dan kitab. Kitab ni, kitab samawi ni kitab-kitab yang lengkap syariatnya. Tebal lah, lazimnya tebal ataupun banyak. Suhuf ni macam watikah. Kita mudah panggil itulah macam enactment, apa, macam watikah lah. Secara umum sahaja panduan ketika umat tersebut. Maka Nabi Adam ada 10 suhuf, dan yang kedua Nabi Syekh ada 50 suhuf. Ada lagi Nabi Adam, Nabi Syekh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan satu lagi Nabi Idris. 5 Nabi ini Allah berikan pada mereka suhuf. Itu yang dalam surah Al-A'la tu, suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Maka bermula peristiwa-peristiwa kerosakan manusia inilah mula disyariatkan tentang kewajipan kita berdakwah kepada agama Allah Subhanahu wa taala, dan diutuskan semua nabi-nabi dan rasul-rasul semata-mata untuk mengembalikan manusia kepada jalan kebenaran. Itulah yang saya boleh maksudnya kita buka minda tentang kitab ini. Betapa penting tuan-puan, ibu, ayah sekalian untuk kita asing pisah, bezakan. Adakah kita telah berada pada jalan nubuwah ataupun sebenarnya na'uzubillah kita berada di atas jalan taghut. Apa maksud taghut? Tagha, iaitu melampaui batas. Orang beriman sinonim dengan penjara dunia, betul? Tujuan kita perlu memenjarakan diri kita di dunia. Satu je tujuannya, apa dia? Supaya lepas pembicaraan di mahkamah akhirat. Sama ada natijahnya, tuan-puan sekalian, masuk ke syurga ataupun neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati kalau di dunia kerjanya nak bebas je, kan, semata-mata tak nak memenjarakan nafsunya, kan, dunianya, manusianya, kan, kehendak dirinya, maka ketika mana kita kembali di mahkamah akhirat untuk dibicarakan oleh Allah, maka kita tidak akan dapat melepasi mahkamah tersebut, dan tempatnya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-puan ibu sekalian, sebab itu akhir zaman ini umat Islam ada satu penyakit kronik yang sedang membarah umat Nabi akhir zaman. Apa dia? Hilangnya sifat common sense. Apa tu common sense? Buat pahala tak rasa pahala, buat dosa tak rasa berdosa. Contohnya apa? Pergi kerja, apakah pahala kita biasa buat kat tempat kerja? Macam tak ada je. Ustaz, buat apa Itu common sense tu. Pergi kerja 8 jam sehari. Betul? 8 jam sehari. Tapi tak rasa pahala. Bukti apa dia? Dia pun tak pasti apa pahala buat kat tempat kerja. Tu saya tanya, apa? Apa nak kira? Apa? Doa tak buat. Zuhur sembahyang apa lambat-lambat. Alamak, tak pasti. Inilah penyakit yang sedang membarah umat Nabi pada akhir zaman. Buat pahala tak rasa pahala, buat dosa tak rasa dosa. Apa contoh yang kedua? Pergi tempat kerja setiap hari, apa dosa yang biasa kita buat dekat tempat kerja? Apa dia? Tak ada kan? Betul tak? Tak ada kan? Mustahil tak ada, tuan-puan sekalian. Takkan tak ada. Melainkan satu perkara, apa dia? Tak perasan benda tu berdosa. Contoh apa? Guna internet syarikat untuk bisnes online isteri dia punya produk. Office hour untuk majikan dia, tetapi dia boleh buat delivery produk isteri dia. Dosa ke tak dosa? Tak pasti kan? Ni hilang sifat common sense. Sebab apa? Dah biasa.
Takalah tak berkira. Tu ayat dia lah. Lebih parah, lebih teruk perangai apa tu bos lihat. Guna internet syarikat, guna komputer syarikat, guna mesin photostat syarikat, guna kertas A4 syarikat. Untuk apa? Apply kerja tempat lain. Lagi sakit hati. Guna kemudahan syarikat tempat dia bekerja, tetapi untuk mohon kerja dekat syarikat lain. Kuajar namanya. Cucuk saya. Astagfirullahaladzim. Betul ke ni? Ni Oh, betul. Baik, kita tangguh dulu untuk laluan azan. Alhamdulillah, salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Dalam hadis Nabi sebut, orang beriman ketika melakukan dosa kepada Allah merasakan seperti seolah-olah gunung sedang menghempapi dia. Tetapi orang-orang yang fasik ataupun munafik kepada Allah,
memandang dosa yang dia lakukan kepada Allah itu seperti menghalau lalat. Tuan-puan sekalian, nak bina sifat common sense ni hanya dengan iman saja. Iman ini penting untuk kita kembali menjadi hamba yang sensitif dengan dosa dan juga pahala. Tapi bila mana iman tu lemah, kan istilahnya orang yang dah tak ada sensor. Kan cubit tak sakit. Ni bahaya. Tu yang kita cerita ni. Buat pahala tak rasa pahala, buat dosa tak rasa berdosa. Sebab tu para aulia, ketakutan dia bukan tentang maksiat, tetapi terlupa berbuat taat pada Allah. Itu dosa bagi para aulia. Sebab apa? Pada dia bukan dosa tu yang menghempap diri dia, tapi buang masa memadai berasa berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lagak buang masa pun bakat kat kita, perangai kita, kan, buat dosa pun kebiasaan kita. Maka itulah nilai orang-orang yang jiwanya itu, common sense itu dengan common sense orang-orang yang ada sifat fasik dan juga orang-orang yang sifatnya munafik. Kesimpulannya tuan-puan sekalian, sebab itu orang-orang yang hilang common sense sebenarnya dalam kehidupan ini dia tidak lagi menjadi hamba yang realistik sebenarnya. Orang yang hilang sifat common sense, signal imannya lemah, tak dapat nak detect mana pahala mana dosa, dia tegak je hidup dia. Sebenarnya kita tidak lagi menjadi hamba yang realistik. Apa maksud realistik? Lawan bagi sifat parasit. Apa itu parasit? Bertinggi atas nikmat orang lain. Sementara nak dapat panggilan syarikat yang lebih bagus untuk dia bekerja, dia bertinggi dengan majikan lama dia. Ini perangai. Itu dalam konteks individu kita lah. Dalam konteks kehidupan apa dia? Kita menjadi hamba yang parasit. Apa maksud dia? Makan rezeki Allah, hidup udara Allah, betul? Pinjam tubuh yang Allah pinjamkan pada kita, tetapi tidak berbakti lagi untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-puan, kita ni dah terlalu banyak makan modal Allah. Betul? Allah bagi kita jalan keluar pada masalah. Allah bagi kita harta benda, anak yang baik, isteri pasangan yang baik. Segala-gala Allah beri nikmat kepada hamba-hambanya, betul? Tetapi malangnya, bila mana gagal memahami hakikat kehidupan, tanpa sedar kita menjadi hamba yang parasit di sisi Allah. Apa tu parasit? Bertenggek semata-mata atas nikmat habuan yang Allah berikan kepada kita, tetapi tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita kupas lagi dalam tentang kitab ini, tentang kehidupan, iman dan juga kehidupan. Mengembalikan hakikat, memahami makna hidup yang sebenar. Kita itu hanyalah tujuannya illa liya'budun, hanyalah kecuali untuk mengabdikan diri kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kitab ini mendidik, mengajar kita macam mana kita nak menjadi hamba yang ada sifat common sense. Yang paling lazim, yang paling dah jadi trend sekarang tu macam waktu maghrib isyak, umat Islam dah tak ada common sense, rasa perlu ikat dirinya untuk berada di rumah-rumah Allah pada waktu maghrib isyak. Waktu maghrib isyak itulah waktu yang selesa, suka dia pergi shopping, pergi makan. Setuju ke setuju? Ni rezeki kita lah ni. Pernah juga buat pakai macam ni. Ni waktu kemuncak ni, maghrib wal isyak, betul? Waktu yang sepatutnya ikat diri kita untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak boleh. Iblis tu memang kerja dia. Apa dia? Waktu itulah pergi shopping mall petang, panas, tak best. Dia bestnya sejuk-sejuk ni. Maka itulah kehidupan. Iman yang dapat membendung
untuk membina kembali umat ini dengan sifat common sense, rasa berpahala, rasa berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siru ala barakatillah. Mohon maaf terkasar bahasa, terlanjur bicara. Hanya Allah Taala saja dapat menyempurnakan perbahasan kita pada malam ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.